BN tidak akan porak-perandakan kerajaan. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan menafikan dakwaan sesetengah pihak bahawa terdapat ahli parlimen dalam kalangan parti komponennya yang terlibat dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Beliau berkata BN tidak akan memporak-perandakan kerajaan sedia ada. Ini kerana pihaknya telah berjanji untuk membentuk kerajaan yang stabil serta diperlukan bagi menguruskan negara, dan kerajaan ketika ini ditubuhkan atas dasar kerjasama pelbagai parti. Untuk menumbangkan kerajaan sekarang, saya rasa agak sukar kerana Akta Anti Lompat parti telah berkuat kuasa dan mana-mana ahli parlimen yang mahu menyokong parti lain perlu meletakkan jawatan dan diadakan pilihan raya kecil. Kerajaan kini juga mempunyai majoriti yang agak besar sebanyak 148, katanya dalam sidang media di Rumah Terbuka Aidilfitri Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur, lapor bernama. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Faiz Naaman yang mendakwa Perikatan Nasional telah mendapat sokongan 126 ahli parlimen. Muhammad yang juga Menteri Pertahanan berkata negara telah ketinggalan hampir 5 tahun selepas pilihan raya umum ke-14 kerana kerajaan yang dibentuk tidak stabil dan tidak mempunyai majoriti yang kuat. Pada 14 Mei ini, kita akan ada Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan untuk melihat sejauh mana dan bagaimana janji pada pilihan raya umum ke-15 dapat ditunaikan kepada rakyat, tegasnya seperti dipetik. Sebenarnya, Jom Channel amat hairan dengan kegigihan Perikatan Nasional untuk mengulangi aksi tebuk atap yang dilakukan mereka pada hujung Februari 2020 lalu. Aksi ini jika benar adalah satu penderhakaan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bertitah tidak mahu melihat kerajaan baginda ditumbangkan. Rakyat juga benci kepada pengkhianatan. Mereka telah menzahirkan kebencian itu dengan meranapkan cita-cita beberapa pimpinan tertinggi Perikatan Nasional daripada terus berkuasa. Antaranya termasuk Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang kalah di Gombak, Datuk Zuraida Kamaruddin kalah di Ampang, Datuk Muhammad Rashid Hasnun kalah di Batu Pahat, Datuk Mansur Osman kalah di Nibun Tebal dan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu kalah di Tambun. Mereka semua gagal mempertahankan kerusi masing-masing yang dimenangi dengan bantuan pasukan daripada Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Kini setelah menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong, ada pemimpin mereka yang meroyan dengan angka. Lebih menghairankan apabila aksi tebuk atap 2.0 ini turut didalangi oleh parti yang kononnya memperjuangkan Islam. Betul, mereka memenangi banyak kerusi setelah menjajah cerita fitnah kononnya Pakatan Harapan membenarkan LGBT. Aset tabung haji dijual kepada bukan Islam, menyokong rejim Zionis Israel, pelajar perempuan dipaksa pakai skirt dan sebagainya. Hari ini kita lihat LGBT masih tidak dibenarkan. Mahkamah buktikan aset tabung haji tidak dijual kepada bukan Islam. Tiada hubungan diplomatik dengan Zionis Israel dan pelajar perempuan ke sekolah seperti biasa. Mereka juga lupa selama berkuasa dahulu berapa ramai rakyat yang kelaparan sehingga mengangkat bendera putih. Berapa ramai pula yang membunuh diri kerana putus asa. Berapa ramai yang hilang pekerjaan apabila syarikat bungkus manakala pelabur lari ke negara jiran. Sementara itu, kerajaan hari ini sedang bertungkus lumus untuk menyelesaikan hutang yang diwarisi daripada kerajaan dahulu. Menurut Kementerian Kewangan, MOF hutang kerajaan persekutuan sehingga akhir 2022 adalah berjumlah 1079.6 bilion ringgit atau 60.4% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Jika mengambil kira liabiliti lain, jumlah hutang dan liabiliti kerajaan persekutuan pada akhir 2022 adalah sebanyak 1.45 trilion ringgit atau 80.9% daripada KDNK. Di sebalik itu, Perikatan Nasional masih mahu menggulingkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong ini, sedangkan pemimpin mereka untuk hadir di parlimen pun malas. Seluruh dunia sedang menilai kebobrokan politik Perikatan Nasional ini.